Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur. Okey, video kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan subjek Matematik tingkatan 5 KSSM untuk subtopik seterusnya iaitu 7.2 sukatan serakan. Okey, ini adalah sambungan kepada subtopik 7.1 di mana kita dah sentuh berkaitan dengan serakan sebelum ni. Kita dah sentuh berkaitan dengan bagaimana kita nak buat, kita nak tentukan kata saiz selang kelas, kita nak tentukan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Okey. Lepas tu kita dah belajar macam mana kita nak lukis histogram, kita nak lukis poligon kekerapan. Okay. Lepas tu kita nak lukis ogive. Okay. Kita dah sentuh pada subtopik 7.1. Jadi untuk 7.2 ni adalah sambungan kepada 7.1 di mana ada beberapa tambahan yang perlu kita tahu dan faham dan mahir berkaitan dengan sukatan serakan data terkumpul. Okey, baik. Jadi para pelajar boleh buka buku teks muka surat bermula muka surat 211. Okey, baik. Okey, ini dia. Sukatan serakan. Okey, untuk standard pembelajaran kali ini menentukan julat. Julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. Okey. Bagaimanakah menentukan julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai bagi data terkumpul? Okey. Semasa di tingkatan 4, maksudnya dia berkait dengan tingkatan 4, anda telah mempelajari cara menentukan julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Okey. Dalam bahagian ini kita akan melanjutkan sukatan serakan itu bagi data terkumpul. Okey, jadi masa tingkatan 4 kita belajar data tak terkumpul. Okey, yang tingkatan 5 ni data terkumpul. Okey, kita masuk yang pertama yang diberi nama julat dan julat antara kuartil. Okey, baik. Kita tengok contoh kat situ. Pak Hamid, okey, contoh 9 tu. Pak Hamid telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan ogive yang berikut menunjukkan data yang diperolehnya. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Okey. Jadi kotak memori ni, julat antara kuartil maksudnya kuartil 3 tolak kuartil 1. Ketik Bestari, yang ini berkaitan dengan 7.1 sebenarnya. Okey. Kita nak tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 semua tu kita ingat balik. Subtopik 7.1. Dan bila kita dapat kuartil 3, kuartil 1, kita boleh kira julat antara kuartil. Okey, baik. Dia bagi jisim, okey, yang ni kelas dia. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Kelas apa semua. Bilangan nanas. Okey. Kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan pun kita dah belajar sebelum ni. Dia hasil dia kita tambahkan dia punya kekerapan tu. Kalau 6 bermula dengan 6, 6 tambah 12, 18. 18 tambah 16, 34. Kan? Macam tu lah, dia tambah tu. Okey, ingat itulah. Okey, baik. Daripada dua data yang diberikan ni, okey, jadual kekerapan dengan
OGIF yang diberikan ni. Okey, penyelesaian dia, okey, julat tadi. Rumus untuk julat adalah titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Jadi dekat kelas tertinggi ni kita tengok yang bawah sekali ni 900 hingga 999 ni kita cari titik tengahnya. Okey, yang titik tengah pun kita dah belajar sebelum ni. Okey, had bawah untuk kelas tertinggi kita tengok had bawah dia 900 tambah had atas dia 999 bahagi 2. Manakala kelas terendah pun sama juga, kita ambil had bawah dia 400 ni tambah 499 bahagi 2. Jadi kita dapat titik tengah untuk kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi kelas titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah dapat 500 gram. Okey. Jadi inilah julat dia. Beza antara jisim bagi nanah yang paling berat dengan nanah paling ringan ialah 500 gram. Okey, itu yang pertama, julat. Okey, sekarang ni kita nak tentukan julat antara kuartil. Okey, baik. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni, nak kira kuartil tu. Okey, baik. Untuk kuartil 1, kedudukan dia adalah 1/4 daripada 80. 80 ni apa? Jumlah semua sekali ni. Bilangan nanah ni kalau kita tambah semua 80. Okey. 1/4 daripada 80, 20. Jadi dekat kekerapan longgokan 20 tu, kita tarik ke kiri, ke kanan tu dan bersilang dengan OG, kita tarik ke bawah. Jadi kita akan dapat nilai jisim Q1, kuartil 1 tu 614.5. Okey. Kedudukan Q3, kuartil 3. Kuartil 3 ni 3/4 daripada kekerapan longgokan 80 tu. Okey. Jadi kita dapat 60. Bila 60 kita tarik ke kanan ni, lepas tu bersilang dengan OGIF, tarik ke bawah kita dapat nilai Q3 tu 809.5. Jadi bila dah dapat dua nilai ni, kuartil 1, kuartil 3, maka julat antara kuartil Q3 tolak Q1 Okey, 809.5 ni tolak 6145 dapatlah 195 gram. Okey. Kat situlah dia kata. Baik, selesai untuk julat dan julat antara kuartil. Okey, kita sambung muka surat 212. Dua lagi perkara kita panggil varians dan sisihan piawai. Okey, kotak memori ni. Dia berkaitan dengan tingkatan 4 sebelum ni. Varian ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Sisihan piawai ialah ukuran serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data asal. Okey, varian rumus dia yang ni. Okey, hasil tambah Fx kuasa 2 bahagi hasil tambah F. F tu adalah kekerapan. Tolak X yang ada simbol atas ni, yang ni adalah min kuasa 2, tolak min kuasa 2. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 kepada variance tadi. Okey, dengan X tu dia kata X ni adalah kita tentukan titik tengah bagi selang kelas. F tu kekerapan, yang S dia kata S bar ni lah, S bar ni min data. Okey, kita tengok contoh nak bagi lebih jelas berkaitan dengan perkara ni. Baik. Contoh 10. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung varians dan sisihan piawai bagi data itu. Jadi dia bagi isi padu air, dia ada kelas dia, kelas ni. Okey. Bilangan keluarga bagi setiap kelas isi padu air tu. Okey, daripada dua data yang diberikan ni, okey, yang ni kita tulis balik macam biasa. Kekerapan ni bilangan keluarga tadilah, kita tulis balik dan kita jumlahkan dekat bawah. Kita tambah semua kekerapan tu, kita akan dapat jumlah kekerapan tu, F tu 95. Titik tengah kita dah belajar sebelum ni, kita cari titik tengah untuk setiap selang kelas ni. Okey, had bawah tambah had atas bahagi 2, dapat titik tengah setiap selang kelas ni. Fx ni pula maksudnya kekerapan darat dengan titik tengah. Jadi setiap kekerapan untuk setiap kelas ni kita darat, maksud F darat dengan X tu. Dapatkan setiap selang kelas ni F darat X tu berapa.
Okey, F darab X dapat ni. F darab X darab ni. Yang ni darab ni dapat ni. Jadi jumlah F darab X ni kita tambahkan semua, kita dapat jumlah dekat bawah ni. X kuasa 2 maksudnya titik tengah yang kita kira tadi ni, setiap selang kelas ni kita kuasa 2 kan dia. Dapatkan kuasa 2 setiap titik tengah setiap kelas ni. Dapatkan dia punya titik tengah. Fx kuasa 2 maksudnya kekerapan F tadi ni darab dengan X kuasa 2 pula. Jadi setiap kelas F tu darab dengan X kuasa 2 masing-masing ni. Okey. Darabkan masing-masing, dapat nilai Fx kuasa 2 setiap kelas tu. Dan kita jumlahkan semua sekali, dapat kat bawah. Jadi bila dah dapat 3 ni, jumlah ni, inilah kegunaan dia bila kita nak kira mean dan variant ataupun sisihan piawai tadi lah. Okey, jadi tengok kat sini, kita dah dapat nilai. Okey, 3 nilai ni, jumlah ni, jadi mean, okay, S bar tu, formula dia, jumlah Fx bagi F. Jadi jumlah Fx kita dah dapat dah, kira dah 17,417.5 ni bahagi dengan jumlah F 95 dapat 183.34 liter isi padu. Okey, itu mean. Variance pula menggunakan rumus yang kita dah sentuh tadi, yang ni, rumus variance. Jumlah Fx kuasa 2. Okay, kita dah kira kat sini. Ambil saja 3,215,133.75 bahagi jumlah F. Okay, jumlah F 95. Tolak jumlah min. Okay. Jadi kita ambil yang min punya yang kita dah kira kat atas. Kita ambil nilai yang atas ni pun boleh, yang bawah ni pun boleh, sama je. Nilai min sebenarnya kuasa 2. Okay. Jangan lupa kuasa 2. Min kuasa 2. Jadi dapat nilai. Okay. Kita ambil nilai ni betul kepada 2 tempat perpuluhan. 229.19 liter. Kuasa 2 lah. Okay. Varian ni liter kuasa 2. Sebab kita buat kuasa 2 kan tadi. Okay. Fx kuasa 2 dengan min pun kuasa 2. Jadi unit dia tu L kuasa 2. Jadi sisihan piawai pula adalah punca kuasa 2 kepada variance. Jadi kita dah dapat variance dekat atas ni, kita punca kuasa 2 kan saja. Jadi kita akan dapat nilai dia untuk variance. Kita tulis dalam betul kepada 2 tempat perpuluhan 15.14, unit dia liter. Okay, boleh cuba yang ni tulis dalam buku tulis. Okay, kira satu persatu, kamu akan nampak dia punya pengiraan tu, kegunaan dia, dan dapatkan jawapan dia untuk lebih mahir. Jadi untuk lebih mahir, cikgu galakkan kamu, okay, untuk buat latih diri 7.2A tu, muka surat 213. Jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks. Seterusnya, standard pembelajaran membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul. Bagaimanakah membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul? Anda telah mempelajari bahawa plot kotak ialah satu kaedah untuk memaparkan kumpulan data berangka secara grafik melalui kuartil berdasarkan 5 nilai, iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Okay, ada 5 kat situ. Seperti histogram dan poligon kekerapan, bentuk taburan data juga dapat dikenal pasti melalui plot kotak. Okey, baik. Ada 3 jenis plot kotak yang kita dapat daripada taburan serakan tu lah, data terkumpul tu. Yang pertama, bentuk dia tu taburan simetri, di mana okey, ni dia punya struktur dia. Kalau yang ni kita panggil sungut. Okay, yang ujung kiri kanan tu sungut. Plot kotak tu tengah-tengah tu. Dia ada 3 komponen. Q1 tu kuartil 1, Q2 tu kuartil 2, Q3 tu kuartil 3. Jadi kalau kedudukan yang macam seimbang macam ni, kuartil 2 tengah-tengah, Q1, Q2 tu dia punya seimbang. Dia punya kedudukan graf tu kita panggil taburan simetri.
Manakala kalau graf tu dia berat, kata yang sebelah kanan tu lebih besar daripada sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan taburan dia. Jadi ini kita panggil taburan pencung ke kiri. Okey. Manakala yang ni B2 ni, jika belah kanan tu lebih besar daripada sebelah kiri, taburan pencung ke kanan. Okey, ini penerangan dia dalam kotak ni. Dia kata garis median berada tengah-tengah kotak dan sungut adalah sama panjang. Okey, yang taburan simetri tu. B, garis median memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Okey, dia tak sama saiz. Okey, jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan data ialah pencung ke kiri. Betul. Nombor 2, jika bahagian kanan kotak lebih besar, maka taburan data ialah pencung ke kanan. Okey, ini. Sungut kiri dan sungut kanan mewakili skor di luar median. Jika kotak dibahagi dengan saiz yang sama tapi sungut kiri lebih panjang daripada sungut kanan, maka taburan pencung ke kiri atau sebaliknya. Macam kita tengok tadi lah, cerita dia ni lah. Okey, kita faham konsep untuk pencung kiri, pencung kanan dalam plot kotak tu. Okey, sambung muka surat 214, contoh 11 tu. Okey. Ogif di sebelah menunjukkan jisim dalam gram bagi 90 biji belimbing yang dicatatkan. A. Bina satu plot kotak berdasarkan ogif tersebut. B. Seterusnya nyatakan bentuk taburan data tersebut. Okey, ogif yang dia bagi ni, okey, kekerapan longgokan, dan satu lagi jisim kat bawah paksi mengufuk ni jisim, paksi mencancang tu kekerapan longgokan. Daripada ogif ni kita tahu 5 perkara. Yang pertama nilai minimum. Dekat mana nilai minimum? Dekat titik kekerapan longgokan kosong ni nilai minimum jisim tu 80 gram tu lah. Nilai maksimum kita tengok atas sekali. Berapa kata jisim di mana kekerapan longgokan tu paling tinggi. Jadi 150 gram. Jadi kedudukan Q1, kuartil 1 ni pun kita dah sentuh sebelum ni dah belajar. 1/4 daripada jumlah kekerapan longgokan 90, kita dapat 22.5. Dah dapat 22.5 daripada kekerapan longgokan. Kita tarik titik tu ke kanan sampai bersilang dengan ogif. Kita tarik ke bawah untuk dapatkan nilai jisim. Jadi kita dapat kuartil 1 ni 116. Kedudukan Q2, kuartil 2 ataupun median ni adalah 1/2 daripada jumlah kekerapan longgokan. Jadi 1/2 daripada 90, 45. Dapat 45, cara yang sama kita tarik ke kanan bersilang dengan ogif ni. Tarik ke bawah untuk dapatkan nilai jisim dekat paksi mengufuk ni. 123 kita dapat. Kedudukan kuartil ketiga, 3/4 daripada jumlah kekerapan longgokan. 3/4 daripada 90. Jadi 67.5 kita dapat. Okey, kedudukan Q3 kita tarik ni 67.5 bahagi 128. Okey, kita dapat dia punya nilai dekat bawah tu. Jadi bila kita dah dapat 5 nilai tu tadi, kita plotkan pada plot kotak ni. Okey, nilai minimum 80 kat sini. Nilai maksimum 150 dekat ujung kanan. Q1 116 kat sini. Q2 123. Minimum kata min dia tu kat tengah-tengah ni. Q3 kuartil 3 128. Bila kita dah plotkan titik, kita boleh nampak dia punya plot kotak tu bentuk macam mana. Okey. Jadi bila terbentuknya plot kotak ni, secara kesimpulannya bentuk taburan data tu mempunyai taburan pencung ke kiri kerana bahagian kiri plot kotak lebih besar daripada bahagian kanan plot kotak tersebut. Okey, itu dia. Contoh soalan yang melibatkan ogif dan juga plot kotak tu. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan topik ni, cikgu galakkan para pelajar untuk buat latihkan diri
7.2B ni. Muka surat 214 dan juga dekat atas ni. Okey, 215 ke atas. Dua soalan tu. Sambung muka surat 215. Bagaimanakah membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai? Okey, cuba tengok contoh 12. Seorang ahli botani menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga raya daripada dua hybrid yang berbeza, A dan B. Diameter bagi kedua-dua hybrid ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelopak yang mekar. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan diameter bunga bagi hybrid A dan hybrid B. Okey, baik. Ini beza, kata kalau sebelum ni kita belajar satu saja kekerapan. Okey, contoh yang ni, contoh 12 ni dia melibatkan dua. Okey, katakan dua kat sini isu dia adalah dua benih pokok lah, sampel benih pokok bunga raya, dua hybrid yang berbeza, A dengan B yang mempunyai kekerapan yang berbeza. Itulah kekerapan berbeza. Kelas tu dia punya kelas tu diameter sama. Okey, kita bahagikan kepada kelas yang sama, yang diameter tu sama atas. Cuma kekerapan ni kita tengok ni berbeza. Okey, untuk setiap kelas tu. Berdasarkan min dan sesian piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. Okey. Jadi bila dah dapat, kita dah ada nilai diameter, saiz kelas ni, diameter ni dengan hybrid A, hybrid B ni, kita kena buat asing-asing lah. Mula-mula kita buat yang A dulu, hybrid A dulu. Lepas tu kita buat untuk hybrid B. Okey, mula-mula kita buat dulu bagi bunga raya hybrid A. Kita ambil nilai diameter ni, kelas untuk diameter ni kita tulis balik. Okey, ke bawah macam ni. Kekerapan ni kita ambil dia punya kekerapan, kata dalam jadual hybrid A tu. Kita susun balik secara menegak macam ni ke bawah. Dan kita dapat jumlah untuk kekerapan tu 40. Okey, sebab kita menyemai 40 sampel anak benih tadi. Jadi akan dapat kekerapan tu 40 juga. Okey. Jadi seperti yang kita dah sentuh sebelum ni, setiap kelas kita dapatkan titik tengah dia. Okey, kita dapatkan titik tengah. Okey, had bawah tambah had atas bahagi 2, dapat titik tengah untuk setiap kelas. Fx, okey, jadi kita dah ada nilai F, ada titik tengah X tu, setiap ni kita darabkan F dengan X tu, dapatkan nilai Fx untuk setiap kelas. Okey, dapatkan setiap kelas tu Fx dia. F darab X. Jadi kita akan dapat jumlah Fx semua sekali. X kuasa 2, kita dah kira titik tengah tadi, kita kuasa 2 kan dia. Setiap ni kita kuasa 2 kan dia. Dapat nilai kuasa 2 tu, X kuasa 2. Ujung sekali, Fx kuasa 2 ni, setiap nilai F darab dengan X kuasa 2 masing-masing ni. Okay? F darab X kuasa 2 masing-masing. Lepas tu kita jumlahkan dekat bawah. Dah dapat 3 jumlah ni, barulah kita kira min. Min sama dengan jumlah Fx ni, 574 ni bahagi jumlah F ni, 40. Dapat 14.35 cm untuk min hybrid A ni. Sisian piawai kita gunakan jumlah Fx kuasa 2 iaitu 8,253.5 ni bahagi dengan jumlah F tu, okay, jumlah kekerapan ni 40, tolak min kuasa 2, 14.35 kuasa 2. Okay. Lepas tu punca kuasa kedua kan dia untuk sisian piawai. Okay. Jadi akan dapat macam ni, 0.64 cm untuk hybrid A. Okay, seterusnya muka surat 216 sambungan dia bagi bunga raya hybrid B, langkah yang sama juga, kita ambil diameter dia, kelas untuk diameter, kekerapan dia kita ambil kotak yang hybrid B ni. Okay, kita ambil kekerapan yang hybrid B, kita susun ke bawah macam ni. Jumlah kekerapan dia akan dapat 40 juga. Jumlah dia.
Sama juga kita cari titik tengah untuk setiap kelas ni. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Dapat titik tengah untuk setiap kelas ni. FL. F darab dengan X untuk setiap kelas ni. Dapat jumlah semua sekali bawah. X kuasa 2, setiap titik tengah ni, X ni kuasa 2 kan dia. Dapat nilai kuasa 2 kan dia. Dan ujung sekali Fx kuasa 2, maksudnya kekerapan F ni, setiap kelas ni, darab dengan X kuasa 2 masing-masing. Okay? Darab kuasa 2 masing-masing. Dapatlah dia punya nilai dan jumlahkan semua sekali bawah ni. Jadi cara yang sama, min sama dengan jumlah Fx ni 564 bahagi dengan jumlah F 40. Kita akan dapat 14.1 cm. Sisian piawai, jumlah Fx kuasa 2 bahagi dia punya jumlah F 40, tolak min kuasa 2, 14.1 kuasa 2, punca kuasa 2 kan dia. Jadi akan dapat 0.7 cm. Jadi kita bandingkan min dengan sisian piawai ni, kita bandingkan nilai ni. Okay, yang mana lagi besar, yang mana lagi kecil. Jadi bila kita buat perbandingan, hybrid A menghasilkan kelopak bunga lebih besar kerana minnya lebih besar daripada hybrid B. Okay. Hybrid A, min dia 14.35. Hybrid B 14.1 cm. Okay, maksudnya kelopak bunga tu lebih besar. Okay. Dan sisian piawainya yang lebih kecil. Kalau sisian piawai hybrid A tu 0.64 cm. Kalau yang B ni 0.7. Menunjukkan diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. Sisian piawai itu kurang konsisten lah. Tak jauh beza. Okay, para pelajar boleh buat latihkan diri 7.2C tu untuk lebih mahir berkaitan dengan topik ni. Jawapan boleh rujuk dekat ruangan jawapan buku teks. Okey, baik. Seterusnya kita sambung muka surat 217. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Okey, baik. Contoh 13 ni. Suatu tinjauan dijalankan di sebuah pasar raya bagi mengkaji tempoh masa dalam jam yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasar itu, pasar raya itu. Hasil tinjauan tersebut ditunjukkan dalam ogif di sebelah. A. Bina jadual kekerapan bagi masa yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasar itu dengan kelas 0.5 hingga 0.9, 1.0 hingga 1.4, 1.5 hingga 1.9, 2.0 hingga 2.4 dan 2.5 hingga 2.9. B. Seterusnya anggarkan min dan sisian piawai bagi data itu. Okey, ogif ni dia bagi. Okey, kegerapan longgokan melawan masa kat sini. Jadi dapat ogif dia macam ni. Penyelesaian. Okey, baik. Memahami masalah, menentukan min dan sisian piawai daripada ogif. Merancang strategi, membina jadual kekerapan daripada ogif, menghitung min dan sisian piawai menggunakan rumus. Jadi kita laksanakan strategi macam yang kita cerita sebelum ni. Masa tu kita susunkan dia punya kelas dia tadi mengikut apa yang diinginkan oleh soalan. Bilangan pelanggan ni kita nak tentukan kekerapan sebenarnya. Daripada ogif kita cuma dapat kekerapan longgokan. Jadi nak tahu kekerapan, okay, kita buat macam ni. Daripada nilai yang kita dapat ni, kata kelas yang pertama ni 095 ni kita tarik naik atas bersilang dengan ogif, kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan dapat nilai bila kata untuk kelas yang pertama ni 6. Okey, 6 tolak 0, 6. Lepas tu daripada graf ni pula yang kata kelas yang kedua ni 1.0 hingga 1.4 ni. Kita ambil yang sempadan atas sebab ogif kan kita plot menggunakan sempadan atas kan. Okey, baik. Jadi yang kelas pertama kita tengok sempadan atas dia 095 ni kita tarik ni atas.
bersilang dengan ogif. Lepas tu kita tarik ke kanan, dapat nilai dia 6 bilangan pelanggan tu. Okey. Manakala untuk kelas yang kedua, kita ambil sempadan atas dia 1.45 ni, tarik atas, bersilang dengan ogif, kita dapat tarik ke kanan, dapat 22. Tapi kekerapan dia bukan 22. Nak dapat 22 ni adalah kekerapan longgokan. Jadi nak dapatkan kekerapan untuk kelas yang kedua ni, kita kena tolak dengan kekerapan longgokan sebelum dia. 22 tolak 6. Sebab tu dapat 16. Untuk kelas yang ketiga, kita tengok sempadan atas yang ketiga ni, 1.95. Tarik naik atas. Bersilang dengan ogif. Lepas tu tarik ke kanan. Dapat 54. Dapat 54. 54 ialah kekerapan longgokan. Jadi nak dapatkan kekerapan untuk kelas yang ketiga, kena tolak kekerapan longgokan sebelum dia tu. 54 tolak 22. Okey, dapat 32. Cara yang sama untuk kelas yang keempat, 24.5. Dia punya sempadan atas. Tarik naik atas. Jumpa dekat ogif ni bersilang. Tarik ke kanan, ke kiri. Bersilang dekat kekerapan longgokan, kita dapat 70. 70 ni kekerapan longgokan. Jadi kena tolak dengan kekerapan longgokan sebelum tu 54. 7 tolak 54. Jadi kekerapan untuk kelas yang keempat ni 16. Yang terakhir, sempadan atas dia 295. Kita tarik naik atas. Bersilang dekat tempat maksimum ogif tu, tarik ke kiri. Dapat 80. 80 ni kekerapan longgokan dia. Jadi tolak kekerapan longgokan sebelum 70. Dapatlah 10. Jadi sebab tu dapat nilai bilangan pelanggan ni, kekerapan ni daripada ogif. Okey. Dah dapat nilai tu, seperti biasa kita tentukan dia punya min dan sisihan piawai. Okey. Ini jadual tadi. Kelas kekerapan kita dah dapat. Tadi kita dah dapat daripada ogif. Kita dapatkan jumlah kekerapan tu semua sekali 80. Okey. Titik tengah dia, okey, setiap kelas ni kita tentukan titik tengah. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Dapat titik tengah untuk kelas masing-masing. FX ni kekerapan darab titik tengah masing-masing. Okey. Darabkan F dengan X masing-masing. Bila dah dapat semua, kita jumlahkan kat bawah. X kuasa 2 ni, yang titik tengah tadi ni, X ni kuasa 2 kan dia masing-masing. Okey. Manakala ujung sekali, Fx kuasa 2 ni, F darab X kuasa 2 masing-masing. Okey, darab masing-masing. Dapat jumlah kat sini, jumlahkan dekat bawah sekali. Jadi seperti biasa, min sama dengan jumlah Fx, iaitu 140 kat sini, bahagi dengan jumlah F, 80, dapat 1.75 jam. Manakala sisihan piawai ni, jumlah Fx kuasa 2 ni bahagi dengan jumlah F, tolak min kuasa 2, punca kuasa 2 kan dia. Okay, dapat 0.55 jam. Jadi kesimpulannya daripada pengiraan tu, okay, kita dah buat dah dia punya jadual kekerapan. Ini dia jadual kekerapan dia. Okay, kita dah kira min 1.75 jam. Sisihan piawai dia 0.55 jam. Selesai kat situ. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan topik ni, para pelajar boleh buat latihkan diri 7.2 D, muka surat 218 hingga 219 ni. Jawapan boleh rujuk di belakang buku teks ni. Okey. Baik, yang projek tu cikgu tak sentuh sangat. Okey. Kita terus pergi kepada muka surat terakhir tu, muka surat 221 dan 222. Okey. Arena rumusan. Jadi secara rumusannya, kesimpulannya, cikgu dah sentuh ke semua bab dalam bab 7 ni. Okey. Serakan dan juga sukatan serakan. Okey, sebelum ni kita dah belajar serakan tu, dia ada perwakilan data dia menggunakan histogram dan poligon kekerapan. Satu lagi ogif. Dan hari ni kita dah masuk satu lagi, kita panggil plot kotak. Okey.
Baik, sukatan serakan yang kita sentuh pada hari ini ialah julat. Okey, rumus untuk julat yang ni. Julat antara kuartil, persentil, okey, variance dan sisihan piawai. Okey, satu lagi min. Min tu jangan lupa nak kira min, sisihan piawai dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya kita dah sentuh ke semua standard pembelajaran untuk bab yang ketujuh, sukatan serakan data terkumpul. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga lebih mahir, lebih orang kata inilah lebih faham dan lebih mahir berkaitan dengan topik ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.